أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب صدق الله العظيم. Dan ingatlah masa Allah mengimpungkan mereka semua pada hari kiamat. Kemudian ia bertanya kepada malaikat, adakah orang-orang ini kamu setujui menyembah kamu dahulu? Malaikat menjawab, Maha suci engkau dari adanya sebarang sekutu denganmu. Engkaulah yang kami hubungi sebagai pemimpin dan pelindung kami, bukan mereka. Tidak ada hubungan dari pihak kami dengan mereka mengenai penyembahan mereka kepada kami. Bahkan mereka adalah menyembah jin syaitan. Kebanyakan mereka pula percaya kepada jin syaitan itu sebagai sekutu Tuhan yang dipuja dan dipatuhi. Maka pada hari ini, masing-masing di antara kamu tidak berkuasa memberi sebarang manfaat kepada kawannya. Dan tidak pula dapat menolak sesuatu bahaya daripadanya. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim yang berlaku syirik itu,
rasalah azab neraka yang kamu dahulu mendustakannya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan kami yang jelas nyata, berkatalah mereka sesama sendiri, orang ini yakni Muhammad tidak lain hanyalah seorang lelaki yang hendak menghalang kamu daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kamu. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kata-kata dusta yang direka-reka. Dan berkatalah orang-orang yang kafir terhadap kebenaran ketika datangnya kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang terang nyata. Dan tidak ada sebarang alasan bagi dakwaan mereka, kerana kami tidak pernah memberi kepada mereka kitab-kitab untuk mereka membaca dan mengkajinya. Dan kami juga tidak pernah mengutus kepada mereka sebelummu, wahai Muhammad, seorang rasul pemberi amaran melarang mereka menerima ajaranmu. Dan ketahuilah bahawa umat-umat yang terdahulu sebelum mereka telah pun mendustakan rasul-rasulnya. Dan mereka yang mendustakanmu itu tidak mencapai 10 dari kekayaan, kepandaian dan kekuatan yang kami beri pada umat-umat yang terdahulu itu. Setelah umat-umat itu mendustakan rasul-rasulku, mereka pun dibinasakan. Dengan demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya akibat kemurkaanku menimpa mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja. Itu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata. Sama ada dengan cara berdua dengan orang lain atau seorang diri. Kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya untuk mengetahui salah betulnya ajaranku. Sebenarnya tidak ada pada Muhammad yang menjadi sahabat kamu sebarang penyakit gila sebagaimana yang dituduh. Ia hanyalah seorang rasul, pemberi amaran kepada kamu sebelum kamu ditimpa azab yang berat di hari akhirat kelak. Katakanlah, wahai Muhammad, apa jua yang aku harapkan kamu berikan kepadaku sebagai upah, maka faedahnya tetap terpulang pada kamu. Balasan yang menjadi upahku yang sebenar hanyalah dari Allah. Dan ia sentiasa memerhatikan serta menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Katakan lagi, sesungguhnya Tuhanku menurunkan wahyu kepada nabi-nabi pilihannya dengan perkara yang benar. Ia sentiasa mengetahui akan segala perkara yang baik. Katakanlah lagi, telah datang kebenaran Al-Quran yang memberi segala kebaikan. Dan perkara yang salah tidak memberi sebarang kebaikan di dunia. Usahakan hendak mengulanginya di akhirat. Katakan lagi, sekiranya aku sesat, maka bahaya kesesatanku akan menimpa diriku sendiri. Dan jika aku beroleh hidayah petunjuk, maka yang demikian disebabkan apa yang diwahyukan oleh Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya ia maha mendengar lagi maha dekat. Masih lagi berada dalam penafsiran surah Sabah, surah yang ke-34 pada juzuk yang ke-22, bermula pada ayat 40 sehingga ayat 50. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan bagaimana kesudahan orang-orang yang menyembah selain Allah, yang menyekutukan Allah. Bagaimana kesudahan yang mengerikan pada hari akhirat kelak. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan sebab-sebab kenapa orang kafir diazab. Kenapa mereka ditimpakan dengan bencana yang besar. Kemurkaan Allah SWT. Kalau sebelum ini kita telah menerangkan tentang keadaan Nabi SAW yang berhadapan dengan kaumnya sama sebagaimana Nabi-Nabi dulu berhadapan dengan kaum-kaum mereka. Kalau dahulu yang menjadi halangan kaum-kaum untuk beriman dengan Rasul yang diutuskan ialah kerana harta benda dan kekayaan yang melekakan mereka, yang menjadikan mereka sombong dan derhaka. Dan sama sebagaimana
golongan yang menolak kamu wahai Muhammad. Mereka juga kerana berbangga dengan harta kekayaan. Menyangka harta itu boleh mengekalkan. Menyangka bahawa harta itu segala-gala dalam kehidupan. Dan menilai harta itu adalah punca dan juga nilai kemuliaan. Sehingga mereka lupa bahawa harta tidak boleh menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Jangan kata kebinasaan yang Allah janjikan. Bahkan harta bila mana kita sakit, dia juga tidak mampu menyembuhkan kita. Dan bila mana kita berduka cita, dia juga tidak mampu menghilangkan duka cita kita. Untuk menunjukkan betapa rapuhnya sifat harta yang menjadi penyebab kekufuran manusia. Maka Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat berikutnya tentang keadaan orang kafir nanti di hari akhirat kelak dengan firman-Nya, wa yauma yahsyuruhum jami'ah. Dan ingatlah pada hari kiamat akan dihimpunkan orang kafir seluruh mereka dengan segala sembahan-sembahan mereka. Hari akhirat kelak orang beriman akan dihimpunkan berasingan daripada orang kafir. Manakala orang kafir akan dihimpunkan bersama dengan sekutu-sekutu mereka. Yang menyembah berhala, yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, bukan yang menyembah malaikat. Kerana siapa pun yang selain daripada Allah yang disembah maka disebut sebagai sekutu. Maka yang disekutukan ini Allah Ta'ala akan tanya juga. Sekalipun mereka tak terbabit dan tak salah. Artinya Allah Ta'ala akan tanya malaikat yang disekutukan. Akan ditanya tentang nabi-nabi yang disekutukan. Artinya ada yang menyembah nabi. Menganggap nabi itu Tuhan. Anak Tuhan. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah jin. Ada yang menyembah berhala. Ada yang menyembah kayu-kayu, pokok-pokok. Ini semua akan dihimpun. Dan Allah Ta'ala akan tanya sembahan yang mereka sembah itu. Kenapa Allah mulakan pertanyaan kepada yang disembah, bukan yang menyembah? Untuk menunjukkan betapa yang ni tak ada kaitan langsung dengan apa yang kamu lakukan. Untuk menunjukkan bahawa tiada berkuasanya disembah itu. Maka diarahkan soalnya itu kepada yang disembah. Kata Allah, thumma yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat. Kenapa sebut malaikat? Kita sebut tadi, selain daripada Allah yang disembah, sehebat mana pun dia, maka itu namanya sekutu. Yang patut disembah ialah Allah. Tidak yang lain. Di antara yang disekutukan oleh manusia ialah sebahagian manusia. Ada kabilah-kabilah, ada bangsa-bangsa yang menyembah malaikat. Mereka sebenarnya menyembah jin tapi mendakwa jin itu malaikat kerana kekeliruan mereka. Kabilah tersebut bernama kabilah Bani Mulaihah daripada suku Khuza'ah. Dan bukan kabilah tu sahaja, bukan ada kabilah lain. Yang mereka ni sembah malaikat ada, yang sembah setan ada, yang sembah jin ada, macam-macam. Maka oleh kerana yang paling mulia yang disembah oleh manusia, yang disekutukan ialah malaikat. Maka malaikat ni ditanya. Wahai malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun? Apakah kamu yang suruh diri kamu disembah? Kamu ke? Sebagaimana Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa. Dalam keadaan Allah Maha mengetahui, wahai Isa, apakah kamu yang berkata jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Untuk Nabi Isa menjawab, memulang paku keras kepada orang yang menyembahnya, tak ada kaitan. Kerana sepanjang aku hidup, engkau tahu ya Allah, aku mengajak mereka menyembah Allah. Tak pernah pun suruh. Sebab itu sampai hari ini, orang Kristian gagal mencari dalil dan bukti bahawa Isa kata sembahlah aku. Tak berjaya. Sebab memang Nabi Isa tak pernah kata. Dan demikian juga tidak ada pun kata-kata malaikat yang kata sembah aku. Dan demikian juga berhala-berhala yang mereka sembah. Pernah tak berhala tu kata sembah aku? Pun tak ada. Maka sebab apa mereka menyembahnya? Adapun Allah, memang Allah sebut dalam ayat Al-Quran banyak tentang Allah suruh sembah aku. Fa iyaya fa'budun. Maka kamu kena sembah aku, kata Allah. Bahkan kita baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami sembah dan kepadamu kami minta tolong. Allah sebut dalam banyak ayat, puluhan ayat tentang perintah menyembah Allah.
Tapi selain daripada Allah yang kamu sembah ini, pernah tak mereka keluar ke arah sembah? Yang namanya malaikat. Pernahkah malaikat kata sembah aku? Atau yang namanya berhala? Daripada mana sumber yang kata berhala tu suruh sembah dia? Barulah kitab. Barulah dalil. Tak ada. Artinya mereka melakukannya dengan syahwat mereka. Nafsu mereka. Maka Allah tanya yang pertama pada malaikat. Yang mereka sekutukan. Yang ini kalangan yang menyembah malaikat. Soalan, kenapa tak yang menyembah Nabi? Bukankah Nabi lebih mulia pada malaikat? Kerana sebagian Nabi telah disyirikkan. Maksudnya yang menyembah Nabi Isa. Yang menyembah Nabi Uzair. Yang menyembah sebagian Nabi. Kerana yang menyembah sebagian Nabi, sebahagian mereka beriman kepada Allah. Dalam menolak golongan yang cuba menyembah Nabi-Nabi ini. Adapun yang menyembah malaikat ini, tak ada yang membela malaikat. Ini kalau kita lihat yang golongan yang sesat dengan Kristian. Sebahagian mereka tidak menyembah Nabi Isa. Bahkan menganggap Nabi Isa sebagai Rasulullah. Golongan inilah bila datang Rasulullah mereka beriman. Tanpa ragu-ragu. Sebab mereka tidak pernah kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Jauh sekali kata Tuhan. Artinya tidak sepakat mereka. Golongan yang menyeleweng dan golongan yang masih berada dalam petunjuk. Sehingga bila datang Rasulullah, mereka tahu inilah Nabi akhir zaman. Lalu mereka beriman. Adapun yang menyembah malaikat, kan tidak ada yang membelanya. Tak ada yang membela. Maka Allah bertanya pada malaikat, wahai malaikat, apakah mereka ini diarahkan oleh kamu supaya disembah? Lalu jawab malaikat, qalu, kata malaikat, subhanaka maha sucimu ya Allah. Anta waliyuna, engkaulah sebenar-benar penjaga kami, Tuhan kami, min dunihim, yang tiada sekutu bagimu. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka, wahai Allah, bukan sembah kami, mereka sembah jin. Kerana manusia dia keliru antara jin dan malaikat. Bagaimana kekeliruan mereka? Sebab malaikat tak akan pernah suruh menyembahnya. Bahkan malaikat akan murka dan marah kalau ia disembah. Sebab malaikat hamba yang taat pada Allah. Tak ada nafsu. Ia berbeza dengan jin. Memang sebahagian jin suka menyesatkan manusia. Dan ingin manusia mengikut telunjuk mereka. Ingin manusia merendahkan diri pada mereka. Maka jin ni berpura-pura menyatakan mereka malaikat. Lepas tu ramai yang terlibat ajaran sesat. Bila mereka didatang oleh jin dan jin tu mengaku malaikat secara palsu. Akhirnya mereka mula menyeleweng. Walau kalau betul-betul malaikat, dia tak akan ada penyelewengan. Tak mungkin. Kan malaikat makhluk yang Allah pelihara. Tiada nafsu dan tiada kejahatan. Adapun jin, dia ada nafsu. Maka dia ada kecenderungan melakukan kejahatan. Malaikat tidak ada kecenderungan itu. Bahkan mereka akan mengingkari sekuat-kuatnya bila ada yang cuba menjadikan dia sebagai sekutu Allah. Lalu mereka kata, wahai Tuhan, bukan kami Tuhan, bukan engkau wahai Tuhan, Tuhan kami. Tiada sekutu bagimu. Bahkan mereka sebenarnya menyembah jin, bukan sembah kami. Bal aktsaruhum bihi mu'minun. Kebanyakan mereka ini ikut jin. Baik, dalam ayat ini menjelaskan, kalau kita tengok apakah dorongan yang menjadikan manusia menyembah jin, menyembah berhala-berhala, sehingga sebahagian mereka melihat berhala itu ada kuasa ajaib kerana adanya peranan jin. Dan kalau kita sebut jin ni, siapa dia? Jin ialah makhluk yang termasuk di kalangannya ialah iblis. Allah sebut dalam Quran, wa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Adalah iblis itu daripada jin. Apa maksud jin? Jin maksudnya sesuatu yang terlindung, tak dapat ditengok. Jin tu benda tak dapat tengok. Makhluk yang Allah jadikan seperti manusia dari sudut tanggungjawab, taklif. Perintah. Makhluk yang ada akal dan nafsu. Allah jadikan malaikat dengan akal tanpa nafsu. Allah jadikan binatang dengan nafsu tanpa akal. Allah jadikan manusia dan jin nafsu dan akal. Bila Allah jadikan malaikat, malaikat ni cuma ada akal, dia tak ada nafsu. Maka akalnya sentiasa ingin mentaati Allah. Bila Allah jadikan binatang ada nafsu, akal tak ada. Maka kerjanya cuma makan dan membiak. Bila Allah jadikan manusia dan jin, maka Allah gabungkan antara akalnya
dan juga nafsu. Maka akal dan nafsu ini yang sentiasa berlawan. Berlawan antara kebaikan dan kejahatan. Maka yang namanya jin, termasuk iblis. Cuma beza iblis, syaitan, jin. Ini 3 kalimah dalam istilah yang ada dalam Quran. Tapi kalau istilah yang ada dalam orang Melayu pula, ada orang buniang pula, ada hantu pula. Istilah tu tidak ada. Itu istilah kita. Istilah dalam Quran, bila melibatkan jin adalah satu faktor besar, makhluk selain manusia mukallaf. Daripada jin tadi, dia ada istilah syaitan dan dia ada istilah iblis. Iblis merujuk kepada seorang je. Yang seorang ni lah yang Allah panjangkan umur dia sampai hari kiamat. Yang lain tak dapat. Syaitan lain tak dapat. Yang dapat cuma iblis. Dia seorang. Yang kedua kita sebut syaitan. Siapa syaitan? Ini juga kalangan jin. Tapi jin ini ialah jin kufur yang kafir. Dan cenderung untuk menghalang manusia dalam mentaati Allah. Syaitan macam ni dia pun mati. Sampai masanya. Dia akan mati. Yang tak mati sampailah berlaku kiamat ialah iblis sahaja. Yang nama-nama syaitan ni mati. Syaitan nama koring ke? Syaitan yang duduk dalam badan kita. Syaitan yang menghasut kita ini akan mati. Kerana Allah menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Ya, iblis juga akan mati pada tempoh waktu yang Allah telah beri tempoh dia. Sebab dia kata anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku sehingga hari nak dijadikan kebangkitan. Ini hari kiamat. Yang lain semua mati awal. Sebelum iblis mati. Ini kategori makhluk Allah. Jin membentuk satu makhluk besar yang di bawahnya ada syaitan dan ada iblis. Dan mereka membiak sebagaimana manusia membiak. Mereka berkahwin sebagaimana manusia berkahwin. Dan mereka ini berzina sebagaimana manusia berzina. Dan kategori jin nama syaitan, maka mereka tidak ada perkahwinan. Melainkan penzinaan yang melahirkan zuriat-zuriat yang buruk. Di kalangan jin Islam, mereka ini berkahwin. Terikat dengan hukum-hukum syarak. Dosa pahala. Maka ini yang perlu kita jelas. Dalam pembahagian orang Melayu kita banyak lagi lah. Bunyi yang lain, nenek kebayang lain tu lain. Realiti, macam kita sebut hantu pun, hantu ialah jin. Dia tak ada istilah hantu dalam Al-Quran. Kita buka Al-Quran tak ada disebut hantu. Yang dia adalah jin yang menakut-nakutkan manusia. Atau manusia menggambarkannya untuk merasa takut. Dan hantu tu dia bukan menakutkan orang, dia duduk tempat dia je, kita yang takut lagi. Dia tak menakut-nakutkan kita, tapi kita yang takut. Kerana imajinasi kita. Kita membayangkan macam tu. Tak ada kita dengar hantu tu tiba kejar kita. Dia tak kejar, duduk setempat kita yang berlari. Tak semena-mena berlari. Macam kita tengok anjing, kita pun lari. Anjing tu tak kejar kita. Kita tengok anjing, kita pun lari. Sebab kita menyangka anjing akan kejar. Cuba awak tak lari. Anjing tu tak kejar. Hantu pun sama. Tuan-tuan tak lari. Dia pun tak kejar. Yang kelang ke lari tu kenapa? Cuba kita pula kejar dia. Dia lari. Artinya itu gambaran manusia. Yang kita gambar lalu kita takut. Lalu kita terus pegang untuk satu tempoh yang panjang. Kadang-kadang kita dengar orang cerita yang kena ngusik-ngusik ni. Setan ataupun hantu tu tak ke mana pun duduk situ je. Dia tak buat apa pun. Dia tak buat, tapi kita dah takut sampai terkencing. Macam saya sebut tadi, kita tengok harimau tempat dia. Harimau tu dia tak ngaung, dia tak terekam, dia tak, tapi kita sampai terkencing. Maknanya menjenasi ketakutan yang kita bina. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang kata-kata malaikat yang menafikan. Lalu kata Allah, "Falyawm," hari ini yang dari kiamat. "La yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra." Tidak ada seorang pun yang dapat mendapat manfaat atau dapat menolak mudarat. "Wa naqulu lil ladzina zalamu," dan kami berkata kepada orang kafir yang mensyirikkan Allah. Di hadapan mereka di neraka jahanam. Maka Allah berfirman, "Dzuqu azaban nar." Rasakan kamu akan azab api neraka. "Allati kuntum biha tukadzibun." Yang dahulu kamu dustakan. Ringkasan ayat ni nak cerita. Orang-orang yang kafir, yang menyembah selain Allah, kelak akhirat ada akan dihimpunkan bersama yang disekutukan. Kemudian Allah Ta'ala membentak mereka, menghina mereka dengan bertanya yang mereka sembah.
yang mereka sembah menafikan bahawa mereka ada hubungan dengan cara perbuatan mereka untuk menambahkan putus asa mereka. Dan kemudian dikatakan pada mereka, hari ini kamu tak akan dapat pertolongan apa-apa. Hari ini kamu yang menyekutukan Allah, tak ada yang boleh beri syafaat, tak ada yang mampu menolak mudarat. Maka apa yang berlaku kepada kamu, wahai orang yang menyekutukan Allah, rasakan azab neraka yang kamu dustakan. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang sebab kenapa mereka ini dimasukkan dalam neraka. Kerana Allah tidak masukkan makhluknya dalam neraka melainkan dengan keadilan. Jadi sebab yang manusia sendiri yang melakukannya. Kata Allah, wa idza tutla alaihim ayatuna. Bila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat kami. Bila diberitahu perintah kami, bila diberitahu tentang ketuhanan, kerasulan, tentang hari kiamat, bayyinat dengan terang. Sehingga mereka tak ada poin nak lawan. Jelas akan ada kiamat. Ini Nabi Muhammad SAW Rasul. Ini Al-Quran Wahyu. Ini semua ayat-ayat kami yang berupa usul, 3 usul penting dalam dakwah kenabian. Apa dia? Tauhid, nubuwah, yakni kerasulan ataupun risalah, dan juga kebangkitan al-ba'as. 3 penting. Masalah ketuhanan, masalah kerasulan, dan masalah kebangkitan semula. Semua Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam bawa 3 usul penting ni. Maka kata Allah, telah diterangkan kepada kamu 3 usul penting ini dengan jelas. Tentang Allah jelas, kita dah baca ayat-ayat. Bila ditanya pada orang kafir, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Jelas, kamu pun kata Allah. Siapa yang beri rezeki dari langit dan keluarkan rezeki dari bumi? Kamu pun kena terpaksa kata Allah. Kamu tak akan kata berhala-berhala. Bila Allah kata, bawalah dalil ataupun tanda-tanda ketuhanan yang ada pada berhala, kamu pun tak mampu bawa. Maka dengan jelas bahawa Allah itulah yang patut kamu sembah. Maka ini ayatun bayyinat. Keterangan yang jelas. Bila disebut Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka kamu tak dapat menafikannya dengan mukjizatnya. Tapi bila datang mukjizat, kamu kata sihir pula. Dengan wahyunya, yakni Al-Quran. Bukan kamu dicabar bahawa Al-Quran sepertinya kamu tak mampu. Maka jelas dia Rasul. Tak pernah berbohong. Dan kamu kenal Nabi ini. Bukan Nabi ini punya sifat sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu. Bukan tercatat dalam kitab Taurat dan Injil. Maka jelas. Dan kamu tak boleh menafikannya. Akhirnya kamu melabelkannya sebagai ahli sihir. Pembohong, penipu tanpa dalil. Dan bila dijelaskan tentang hari kebangkitan, kamu akan dibangkitkan. Lalu kamu kata bagaimana dibangkitkan, kami dah jadi tulang belulang. Maka Allah Ta'ala jawab, bukankah dahulu kamu tak ada langsung? Kemudian kami adakan kamu. Dan tidakkah kamu melihat tanah yang kering kontang? Kami turunkan hujan, maka tumbuh kembali pokok-pokok yang mati. Itu perumpamaan Allah akan membangkitkan kamu. Dan tidakkah kamu lihat yang menciptakan langit dan bumi ini berkuasa menghidupkan kamu kembali? Dalil yang jelas, mereka tak boleh tolak. Sebab itu kata Allah, wa idza tutla alaihim, bila dibaca ke atas mereka, ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinat, dengan jelas nyata. Qalu, kamu pun kata, ma hadza, ni tak lain, illa rajulun, cuma seorang lelaki biasa je. Yang pertama, kamu nafikan Nabi Muhammad. Allah sebut dia punya kronologi syirik mereka. Macam mana mereka menjadi kafir, bagaimana mereka diazab oleh Allah. Perkara yang pertama mereka tolak, iaitu kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka kata ini cuma lelaki biasa, yuridu ayyasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum, yang cuba menghalang kamu daripada melakukan perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang kamu. Dia kata Rasulullah menghalang mereka daripada menyembah apa yang datuk nenek mereka sembah. Mereka tahu bahawa ini semua itu bukan Tuhan. Sebab itu mereka sandarkan menyembah yang datuk nenek mereka sembah. Mereka menafikan Nabi SAW. Kemudian waqalu, mereka kata lagi, ma hadza, Quran ini pula illa ifkum muftara, melainkan benda yang tipu. Pertama mereka tolak Rasulullah. Yang kedua mereka tolak wahyu. Wa qala alladhina kafaru, dan mereka kata lagi orang-orang kafir ini lil haq, kepada syariat Islam semuanya, yakni kepada agama Islam. Lamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka,
In hadza illa sihrun mubin. Ini semua adalah sihir yang nyata. Tetapi bila yang pertama kita sebut mereka tolak Rasulullah sebagai Rasul. Bukan mereka kata Nabi Muhammad cuma nak menghalang kebiasaan kami sembah berhala. Yang kedua, mereka tolak Al-Quran. Mereka kata dalamnya semua penipuan. Ini Quran ni kitab menipu. Walau mereka telah dicabar bawa ayat sepertinya mereka tak mampu. Bahkan bila sebut noktah menipunya kat mana, mereka juga tak boleh kata kat mana menipu. Mereka cuma sebut sebagai tahakkuman. Yakni sebagai tuduhan melulu tanpa dalil. Tahakkum. Quran ni menipu. Menipu kat mana? Tunjuklah menipu kat mana. Kalau kita mutlak kata tipu kan senang je. Tipu. Tak tipunya kat mana? Daripada awal bismillah sampailah kepada An-Nas, tipunya kat mana? Tipu tentang apa? Tentang Tuhan, tentang kerasulan, tentang umat-umat yang Allah sebut dalam Quran. Yang semua terbukti wujud. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Arikah, semua kaum ni wujud. Dengan segala tanda-tanda dan punca kebinasaan mereka. Kat mana tipu Quran? Bercerita tentang umat dulu tipu ke? Atau bercerita tentang kejadian kiamat yang akan berlaku tipu ke? Atau bercerita tentang kerasulan Nabi Muhammad dan kerasulan Nabi-Nabi lain yang semua tercatat dalam Al-Quran. Tipu kat mana? Mereka cuba menipu orang-orang bodoh yang kata Quran ini ialah yang mengajak keganasan sekian. Lalu mereka pun bakar Al-Quran. Mereka buat hari ni kempen bakar Al-Quran. Dan yang buat tadi di belakangnya ada orang tertentu. Dia seorang dia tak berani. Ada orang besar yang terlibat. Termasuk kerajaan-kerajaan yang melindunginya, kerajaan Denmark, kerajaan Belanda, kerajaan Sweden yang melindungi orang bakar Quran ni. Dia bakar, kita protect. Kerana mereka takut orang mula membaca Quran. Tentang sebab mereka dah lama halang orang baca Quran. Jangan baca Quran. Tapi bila mereka melihat generasi muda yang ingin membaca. Dan ini menjadi pengaruh besar kepada golongan-golongan muda yang memeluk Islam. Maka tak ada cara menghalang melainkan mereka cuba untuk provokasi Al-Quran dan kata ini Quran yang perlu kita bakar. Jangan baca. Walau kita yakin dan kita percaya. Membakar Quran seperti mereka membakar setanggi. Mereka menyangka ia akan hangus, rupanya akan berbau wangi. Mereka duk bakar setanggi kayu gaharu. Dia ingat macam terbakar macam bakar arang. Macam bakar kayu biasa. Mereka lupa mereka membakar suatu benda yang akan keluarkan haruman. Yang wangi. Ia menjadi sebab kepada keislaman ramai orang. Kita percaya dan kita yakin. Pun begitu kita ada stand. Bila Al-Azhar keluarkan fatwa terkini. Wajib boykot semua produk-produk Sweden. Wajib boykot. Pisah saya dah beli kereta Volvo yang mana. Dah beli pakai lah. Ni kita yang akan datang. Dah beli dah ni produk kat IKEA. Meja IKEA. Misalnya dah beli yang kita sebut yang sekarang. Kita boykot dengan pelakuan sekarang. Bukan cerita dengan pelakuan sekarang. Mana berkait dengan kerajaan Sweden ni kita boykot lah. Sebab dia disokong oleh kerajaan. Maksudnya pembakaran Al-Quran tu disokong oleh kerajaan dia. Sebagaimana dulu tuan-tuan ingat berapa tahun lepas. Masa zaman PKP. Di Perancis. Mereka buat kartun menghina Nabi SAW. Menghina Islam. Lalu disokong oleh Presiden Perancis. Macron. Lalu orang Islam buat tindak balas. Boykot ekonomi. Sehingga mereka rugi berbilion. Akhirnya keluarkan jalan rasmi untuk tidak menyokongnya kembali. Menyokong penghinaan. Mula sokong. Dia tengok kesan ekonomi yang dikena. Maka benda yang sama kita perlu buat pada negara Sweden. Dan Azhar telah keluarkan fatwa wajib boykot. Dan kita pun kena buat. Seluruh dunia. Baik nama IKEA, baik nama Volvo, baik nama apa yang ada hubung kait dengan dia secara langsung. Boykot ini untuk menunjukkan penentangan kita terhadap pembakaran Al-Quran. Bukan kita benci pada barang tu, saya mutlak. Bukan. Bila mereka berhenti, kita berhenti. Kita nak suruh kerajaan mereka bertanggungjawab. Benda senang boleh halang. Kata kita kat Malaysia. Kita nak bakar kitab. Ni kitab-kitab ajaran agama lain pun kita tak dibenarkan. Bahkan belum pernah sejarah Islam di sebalik kita menyebut tentang penambahan yang berlaku pada Injil dan Taurat. Tak ada pun Islam bakar. Kerana kita tetap melihat kemuliaannya. Kita tak akan kacau benda tu. Itu hak yang Islam protect dan jaga. Ibu kita tak ajar pun bakar gereja pun tak boleh. Menghormati di situ. Dan mengelakkan fitnah. Orang Islam tak pernah buat.
Ya, kalau kita lihat, kalau Islam ni bukan agama yang benar, saya kita punya tindak balas kita, dia bakar Quran, kita bakar kitab Bible. Tapi kita tak buat macam tu. Sebab kita berasaskan pada ilmu, kita tahu kalau diserang yang ni, kita nak serang yang mana. Bukan bila dipukul anak kita bertindak pukul anak dia. Tak, kita akan pukul yang pukul anak kita. Sebab kita bertindak berdasar rasional dan ilmu. Ada orang tu dipukul anak kita, misalnya. Kita tak sebodoh tu nak balas baik dengan pukul anak dia. Anak dia tak bersalah. Kita akan pukul orang yang pukul anak kita. Jadi kalau mereka bakar Quran, kita tak akan balas bakar Bible. Tak, kita tak akan buat. Sama sekali kita tak akan buat. Dan umat Islam tak akan buat benda tu. Perbuatan yang bodoh macam tu tak akan buat. Kerana kita ada asas menghormati. Maka apa yang kita lakukan ialah boykot benda-benda yang menjadikan mereka hari ini cakap sombong. Sebab mereka tengok orang Islam tak boleh meninggalkan kesan pada mereka. Maka kita tunjuk kerana hari ini orang paling takut boykot ekonomi. Paling takut sekali. Sebab cerita perang ni susah. Cerita boykot ekonomi. Bila orang Islam boykot ekonomi oleh sikit. Yang biasa jualan dia 100,000, kita boykot je 80,000. Dia dah rasa terjejas. Bagaimana orang Islam berjaya boykot banyak syarikat sehingga Tesco terpaksa dijual jadi Lotus. Ada kesan boykot. Tesco syarikat Yahudi. Orang Islam dah asyik boykot daripada 2014. Tesco pun susah meniaga kat Malaysia. Akhirnya jual ke Thailand jadi Lotus. Supaya tak terkena boykot lagi. Tidak kesan besar. Tu syarikat besar. Ada kita pergi Tesco beli beras sebab. Dah beli air kotak je. Beli Vitagen je. 6 botol sebab kita ada 6 beranak. Tak beli lebih. Dia kita tahan sebulan boleh bankrupt dia. Ya, bagaimana kekuatan ekonomi umat Islam? Umat Islam kena tahu mereka ni sebenarnya penyumbang besar kepada gagahnya ekonomi orang kafir hari ni. Sebab tu bila orang Islam boykot, dia boleh rugi bilion. Bayangkan Qatar bila dia boykot negara yang lukis gambar kartun Nabi SAW. Mereka rugi sampai 17 bilion. Bayangkan satu dunia umat Islam boykot. Sebab boykot kita nak marah, mereka membakar Quran. Kenapa nak bakar Quran? Apa sebab? Sebab apa nak bakar Quran? Apa mudarat Quran? Baik kamu bakar arak. Yang ada ramai mabuk, ramai mati kerana arak. Ramai berbalah. Baik kamu bakar kedai judi. Yang menjadikan ramai orang bankrupt. Yang dibakar Quran kenapa? Sebab itu Allah cerita lama dah orang yang menolak Quran. Bila mereka kata ini merupakan ifkum muftara, penipuan dalamnya. Kita tanya nipunya kat mana? Dan mereka juga berkata kepada setiap kali datang kepada mereka mukjizat kebenaran Islam, mereka kata ini sihir. Bila datang mukjizat, ini sihir kata mereka. Lalu kata Allah, wa ma atainahum min kutubin yadrusunha. Mereka tidak ada satu pun sumber untuk menolak kebenaran Islam. Kata ini cabaran Allah. Orang-orang yang menolak Islam sumbernya apa? Kalau bukan syahwat dan kebencian, hatred yang ada dalam diri mereka. Apa sumbernya? Kita bila cerita tentang kebatilan agama lain, kita ada sumber. Bukan sekadar sumber wahyu Allah yang muktamad, bukan sumber akal. Akal yang jelas waktu kita sebut mereka menyembah berhala itu, bukan menyembah Tuhan. Akal jelas melihat apa kekuatan berhala, apakah sifat Tuhan yang ada pada berhala. Tak ada. Dan mereka juga mengakuinya. Tapi ketika mana mereka hentam Islam, sumbernya mana mereka hentam? Sumber-sumber. Sebab tu kamu nak hina Islam, umat Islam, syariat Islam, Al-Quran, wahyu. Sumber dari mana? Kami tak pernah berikan mereka mana-mana kitab menjadi sumber untuk mereka baca. Dalam menentang kebenaran ini. Mana sumber? Sebab tu kita tanya kepada setiap orang kafir yang membenci Islam. Tanpa mereka membaca dan mengkaji. Tanpa mereka mendengar terlebih dahulu akan kebaikan. Bahkan cukup kalau mereka baca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana kejahatan dia? Sifat menipu mana? Apakah Rasulullah ada sifat menipu? Apakah Rasulullah pernah melakukan kezaliman pada isterinya, pada anaknya, pada sahabatnya? Mana? Atau Rasulullah bersabar sebahagian orang munafik yang terus melakukan pelbagai muamarah, konspirasi, Nabi sabar dengan mereka. Nabi tak suruh pembuat arahan bunuh supaya tidak menimbul fitnah mengatakan Rasulullah suruh bunuh sahabat. Padahal mereka ni munafik, bukan sahabat. Pun Rasulullah masih jaga. Betapa Rasulullah jaga. Bahkan kalau kita baca dalam banyak panglima perang, semua panglima perang dia akan bunuh ratus ataupun ribu manusia. Tanya bila kita baca tentang sejarah Rasulullah, berapa orang yang Rasulullah bunuh?
Sepanjang Nabi perang. Berapa orang? Seorang je. Itu pun kerana dia yang dahulu menerpa Rasulullah. Menerpa Rasulullah untuk membunuh menikam dalam peperangan Uhud. Dan Rasulullah menjaga dirinya dan membunuh. Yang lain apa berlaku? Nabi maafkan, Nabi ampunkan. Peristiwa pembukaan kota Mekah. Oleh sebab itu kita katakan, mereka orang kafir tak ada satu pun benda untuk menyebut tentang kecacatan Islam. Tak ada. Mereka tak ada dalil apa pun melainkan hawa nafsu. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, dan tak ada seorang pun rasul yang kami hantar untuk beri amaran jangan ikut Islam, jangan ikut Muhammad. Tak ada. Bukan Rasulullah ialah kesinambungan pada nabi-nabi terdahulu. Pertama Allah kata yang membenci Islam, mereka tak ada pun sumber rujukan. Yang kedua, tak ada seorang pun orang mulia yang baik yang datang beritahu mereka jangan ikut Muhammad dan jangan ikut Islam. Tak ada pun. Yang dia cuma orang jahat-jahat ni. Maka mereka sudah kalah dari sudut sumber. Sumber dalam menolak Islam. Sumber dalam menentang Islam. Sebab tu tuan-tuan bila mereka bercakap tentang hak asasi. Hak asasi, hak asasi. Tapi bila sampai je peringkat Islam, tak ada hak asasi. Hak menukar jantina, itu hak kami. Transgender, sekian-sekian. Bila hak orang Islam nak pakai tudung, tak boleh pakai tudung. Pula. Mereka minta kita iktiraf sampai tukar jantina. Sampai tukar pasangan. Daripada betina jadi jantan. Jantan sama jantan. Mereka minta kita iktiraf, ini hak asasi. Mereka buat ni minggu hak asasi siang-siang. Tapi bila pergi pada hak orang Islam, nak pakai tudung je dah tak boleh. Hak orang Islam nak buat undang-undang Islam untuk orang Islam, dah tak boleh. Hak orang Islam nak bicarakan perkahwinan dalam mahkamah Islam, tak boleh. Mereka tetap bicara di mahkamah sivil mereka. Di negara kita, okeylah ada mahkamah syariah. Negara-negara bukan Islam, kita minta hak mahkamah Islam sendiri. Sebab orang kafir tak boleh nak bicarakan tentang perkahwinan dalam Islam. Minta mereka tak izinkan. Nak bicara dalam mahkamah sivil. Dari pembahagian pusaka dan sebagainya. Tuan-tuan, bila pergi je pada hak orang Islam, tak ada istilah hak asasi. Bila pergi je hak orang kafir, hak asasi nak telanjang, bogeh, hak asasi. Nak berzina, hak asasi. Nak berjudi, hak asasi. Semua yang jahat-jahat, semua mereka minta kita angguk kepala, ini hak asasi. Tapi bila kita, biarlah nak buat jahat. Misal kata, kita cuma nak buat baik macam agama kita suruh. Oh no, tak ada hak asasi. Tak boleh. Tak boleh pakai tudung. Tak boleh pakai ini, pakai sekian. Semua tak boleh. Tapi bila kafir, semua boleh. Sebab itu hak asasi ialah agenda hipokrit. Sebenarnya untuk menentang dan menyekat Islam, kebenaran. Walau tiada mudarat apa pun dalam Islam. Apa mudarat? Tak ada usia apa pun. Tapi mereka gambarkan cuma seorang terlibat, oh inilah orang Islam. Atau bila bulan lepas saja, bulan ni lah saya maksudkan, di Amerika Syarikat. Ada 36 kes amukan yang melibatkan senjata api. Yang membunuh berpuluh orang. Daripada orang tua, yang terbaru ni orang tua umur 70 mengamuk. Tembak. Baru ni kanak-kanak 36 kes amukan guna senjata api. Mereka tak kata pengganas, mereka itu masalah peribadi dia. Cuba orang Islam yang buat. Oh, Islam ganas bunuh orang Kristian. Terus mereka kaitkan agama. Tapi kalau yang buat tu mereka, oh, ini masalah peribadi, ini mungkin putus cinta, ini mungkin bisnes orang. Tapi bila orang Islam lah, inilah agenda orang Islam. Bunuh orang. Begitu cara mereka. Cara mereka sepanjang zaman. Bila orang Islam pertahankan diri, pengganas. Walau yang serang negara Islam, orang Islam tak pernah serang negara orang. Yang serang negara Islam semuanya orang kafir. Amerika serang Iraq. Amerika yang serang Iraq. Amerika yang serang Afghanistan. Rusia yang serang Afghanistan. Negara ni, tapi negara yang serang tak ganas. Yang pertahankan diri ganas. Afghanistan, negara pengganas. Sebab apa? Sebab dia pertahankan negaranya daripada dijajah. Daripada mula-mula Britain, lepas tu Rusia, lepas tu Amerika. Sampai hari ini mereka menganggap Afghanistan negara pengganas. Apakah pengganas kerana mereka backup negara mereka supaya jangan dijajah? Mereka cuma backup negara mereka, jangan dijajah. Yang menyerang tu tak pernah dianggap pengganas, walau dah bunuh ratus ribu. Yang pertahankan negara ini pengganas. Sampai sekarang mereka tak nak masukkan Afghanistan atau negara yang diiktiraf. Tak nak. Walaupun mereka yang berundur. Mereka yang berundur. Tinggalkan kerosakan yang banyak. Minta orang Islam Afghanistan selesaikan sendiri. Mereka yang berundur. Satu dunia tahu mereka berundur. Tahu-tahu lari je. Cuk. Lalu meninggalkan kehancuran yang dahsyat. Lalu yang ganasnya tetap Afghanistan. Kata mantik ini. Sehingga diterima oleh ramai orang bodoh.
untuk mengatakan bahawa tak orang Islam tu ganas. Kalau bukan hujahnya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa kadzdzabal ladzina min qablihim. Baik kamu wahai orang Mekah. Sebab ayatnya ayat Makkiyah. Kamu mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, mendustakan segala mukjizat. Sebenarnya kamu ni bukan orang pertama yang dustakan Nabi. Sebelum kamu pun dah ada yang mendustakan Nabi. Dan mereka ini kekuatan harta benda tubuh badan mereka berpuluh ganda daripada kamu. Kamu ni kata Allah, wa ma balaghu mi'syara ma atainahu. Kamu tak dapat pun 1/10 daripada apa yang kami berikan pada kaum terdahulu. Kata Allah, kamu jangan ingat kamu yang pertama yang dustakan Nabi. Kaum-kaum dulu juga dustakan Nabi, mereka hancur lebur semuanya. Tapi kaum dulu kata Allah, kamu nak tahu, kekuatan mereka berbanding kamu, kamu punya kekuatan, kekayaan, kerah pada kamu tak sampai 1/10 daripada mereka. Maksudnya kalau kamu hari ni 1 juta duit ada, contohlah. Itu baru tak kurang 1/10 daripada kekayaan mereka. Mereka mungkin ada 12 juta. Kalau kamu hari ni umur kamu 70 tahun. Mereka umur sampai 700 tahun. Kalau kamu hari ni sihat, tak pernah sakit. Mereka berkali ganda sihat. Allah nak beritahu, orang dulu lebih pada kamu 10 kali ganda dan semua kelebihan. Namun kelebihan tadi tidak mampu menghalang mereka dimusnahkan oleh Allah sebab mereka lawan Nabi. Jadi kamu apa sangat? Kaum Ad, kaum Thamud, ini semua kaum yang umur ratus-ratus tahun. Ni purata kaum Ad, umur mereka 300 tahun. Kaum Thamud yang gagah. Ni gunung ganang dipahat jadi rumah. Belum ada lagi, sampai sekarang tak ada. Mereka membina rumah-rumah. Cuma kalau hari ni kita pergi Madain Soleh yang tinggal cuma kuburnya, rumah tak ada. Sebab rumah hancur belaka, tinggal kubur je. Yang tuan-tuan tengok Madain Soleh tu, binaan-binaan itu semua kubur. Dalam tu semuanya kubur. Itu bukan lagi binaan. Yang binaan sebenar semua dah hancur. Allah hancurkan. Allah tinggal kubur je sebagai ambil iktibar. Sebagaimana kita sekarang lah. Kita duk sombong-sombong lalai. Apa kita tengok kubur? Orang dalam kubur tu macam kita. Jawatan dia mungkin tinggi pada kita. Harta dia mungkin lebih banyak pada kita. Anak dia mungkin lebih ramai pada kita. Sudah dia mati juga. Dan kita benda yang sama akan mati. Allah tinggalkan kubur di Madain Saleh supaya kita tengok last kali kubur. Maka tidak ada manfaat pun kekuatan. Kamu umur panjang. Kamu yang berakhir kematian. Maka Allah Ta'ala menyebut, mengingatkan orang kafir. Dan juga kita semua. Yang orang Mekah. Yang kamu duk lawan Rasul kamu. Kaum dahulu lebih kuat pada kamu. Kamu hari ini dengan kelebihan tak sampai 1/10 pun daripada apa yang kami berikan pada kaum dahulu. Pun mereka dibinasakan. Maka kamu juga menunggu waktu dibinasakan. Kemudian kata Allah, fakaifa kana nakir? Bagaimana kamu dapat mencegahnya? Siapa yang boleh menghalangnya bila datang kemusnahan? Qul, wahai Muhammad, katakan pada orang kafir yang terus menentang kamu, innama a'idzukum biwahidah. Aku mengingatkan kamu dengan satu perkara penting. A'idzukum biwahidah, ni penting, fikir ni benda penting sekali. Antaqumu lillahi mathna. Fikirlah tentang Allah. Sama ada kamu berdua atau seorang diri. Yang ni muhasabah. Cuba bincang kawan-kawan secara sedar. Kita tengok Islam ni macam mana. Kata ketika mana Khalid Al-Walid berbincang dengan Amr bin Al-As. Dan ketika mana adik pada Khalid Al-Walid, Hisham bin Al-Walid. Dia kata, abang tahu Islam benar. Abang dah tengok kehancuran ni orang musyrik Mekah. Abang orang cerdik yang menyebabkan Khalid Al-Walid memeluk Islam. Sebab dia bincang dengan hati telus. Maka Khalid melantar surat pada sahabatnya Amr bin Al-As. Ya Amr, kita sama-sama berperang untuk pihak musyrik Mekah. Dan kita sama-sama tengok betapa benarnya Islam. Dan kita dah kalah banyak kali. Dan kita tahu tanda-tanda kebenaran itu pada Islam. Maka aku ajak kamu dengan kebijaksanaan kamu ada supaya masuk Islam. Akhirnya Amr sebelum berlaku pembukaan kota Mekah masuk Islam. Amr masuk Islam, Khalid masuk. Ini semua kerana mereka berbincang balik. Maka di sini Allah sebut. Wahai Muhammad, beritahu orang kafir ni. Duk kamu nentang aku cara jemaah. Cuba kamu bincang seorang dua ni. Sebab kalau jenis ramai-ramai bincang tak jadi. Dia emosi. Kita kalau bincang ramai-ramai kan emosi. Cuba bincang seorang dua. Atau duduk seorang-seorang fikir tentang kebenaran Islam. Atau cari teman, partner bincang. Bincang tentang Allah dengan berhala. Kenapa berhala ni patut kita sembah? Kenapa kita tak sembah Allah? Cuba kamu duduk berdua, kata Allah Ta'ala. Ajar. Duduk berdua, duduk bersoalan. Antakumulillah mafna wa furada.
bincang tentang Allah berdua atau berseorangan. Tuan-tuan kita, bila benda tu kita nak datang keinsafan, kita tak boleh bincang ramai-ramai. Cuba kita selotok dengan diri kita sendiri dan selotok dengan kawan-kawan kita percaya. Kita ni dah makin tua. Duduk dua orang bincang. Kita ni dah makin tua, macam mana kita ni? Masjid jangan pergi, kuliah pun jangan pergi. Kita ni belajar pun tidak. Cuba bincang seorang dia, tu insaf. Bincang ramai-ramai tak jadi. Yang seorang akan kerap pembincangan, jom kita ngeteh dulu lah baru bincang. Habis. Dia ajak ngeteh habislah kita. Nak insaf tak dan. Duduk ramai-ramai, payah nak bincang benda insaf-insaf ni. Nak sembang kari boleh. Tapi kalau kita betul serius, kita bincang dulu. Bincang seorang. Maksudnya, muhasabah sendiri-sendiri. Fikir balik, umur dah masuk ni, dah 60. Masuk ni dah pencing. Masuk umur ni, insya-Allah kawan-kawan grup kita semua dah mati. Umur macam ni, kawan umur macam kita semua sakit macam-macam. Kita je sihat lagi. Umur macam ni, kawan-kawan kita semua dah hilang anak, hilang isteri, sekian-sekian. Maka kita pun bincang apa masa depan agama kita. Tentu kalau kita bincang seorang, maksud saya muhasabah sendiri, dan cari orang baik untuk kita bincang, nescaya kita akan dapat jawapan. Maka Allah ajar orang kafir. Dah kamu terbiasa berjemaah ni duk lawan Rasulullah. Cuba kamu duduk seorang-seorang bincang. Itu yang saya cerita perbincangan Khalid Al-Walid dengan Amr bin Al-As. Pembincangan adik Khalid Al-Walid sebab adik Khalid Al-Walid dulu masuk Islam. Bincang abang dia. Abang orang cerdik, orang bijak. Takkan abang tak boleh fikir benda ni. Akhirnya Khalid pun fikir. Masuk Islam lah. Amr fikir. Masuk Islam lah. Ni Ikrimah pun fikir. Ikrimah dia lawan teruk. Ni paling teruk lawan. Sampailah dia cuba larikan dia. Kita fikir juga. Nak lari ke mana lagi? Semua tempat ini akan menjadi milik orang Islam. Kenapa aku tentang? Dan isteri dia kata, bang, kalau abang masuk Islam, abang tak kena apa-apa. Rasulullah akan memaafkan. Dia bincang dengan isteri dia. Akhirnya mereka pulang jumpa Rasulullah dan beriman. Ya, ini yang Allah ajar manusia. Kita tuan-tuan nak cari kebenaran, cuba muhasabah seorang diri. Kemudian cuba cari kawan-kawan baik, cuba bincang sikit. Mana kita nak pergi ni? Mana hala tuju hidup kita? Kemudian kata Allah, "Tsumma tatafakkaru", kemudian kamu fikir-fikirkan. "Ma bisahibikum min jinnah", ini teman kamu ini Ali Muhammad tak gila. Tuan-tuan kalau gila takkan orang kafir takut? Siapa takut orang gila? Kita tuan tengah ramai satu masyarakat, tengok orang gila kita tak takut. Takut apa dia orang gila? Dia buat hari lah. Kenapa mereka takut pada Rasulullah? Belum pernah dalam sejarah orang ramai takut pada orang gila seorang. Tak pernah. Satu masyarakat, satu bandar takut orang gila seorang. Kita tak mungkin takut pada orang gila seorang. Berarti gelaran gila tu satu gelaran yang kamu letak sendiri. Muhammad tu tak gila. Kata kalau Rasulullah tu gila, takkan kamu lawan hujah kalah. Takkanlah Rasulullah boleh menyusun ayat dengan baik, menjelaskan dengan terang. Kerana orang gila percakapannya tidak tersusun. Tentang orang gila ni, ada beberapa perkara macam mana nak kenal dia gila. Sebagaimana disebut oleh Imam Syafi'i. Yang pertama ialah susunan perkataannya tak akan tersusun. Dia tak akan susun perkataan ni, tak tersusun. Tak ada lagi kita jumpa orang gila boleh ceramah sejam. Dan orang bawah dengar khusyuk. Itu bukan orang gila. Orang gila dia tak boleh susun ayat dia. Tak boleh susun. Yang kedua, orang gila dia tak boleh jalan lurus. Sebab dia lebih mabuk daripada orang mabuk. Tentang polis kan kalau nak tahu orang tu mabuk, dia suka jalan straight. Kita kata, awak turun dengan kita, cuba jalan ke sana. Nampak corner sana, corner atas, mabuk lah tu. Orang gila, tuan-tuan cari orang gila seorang. Cuba berjalan dengan ni straight, dia tak boleh jalan straight. Dia tak boleh. Dan yang tiga, orang gila dia tak akan dengar arahan. Tak akan dengar. Wih arahan ni, tak dengar. Dia gila. Nak dengar arahan macam mana? Kalau orang gila boleh dengar arahan, senang kita ambil dia sebagai pekerja. Kan senang. Restoran kurang pekerja ni, orang gila semua dengar arahan. Sebab dia tak dengar arahan, dia bayar tu. Sebab dia gila, dia buat kerja dia. Maka di sini kita tahu sifat Rasulullah SAW tak ada macam mereka katakan. Kemudian kata Allah, "In huwa illa", Muhammad ini illa nadhir, pemberi peringatan kepada kamu. Baina yadai azabin syadid, menceritakan kepada kamu kalau kamu lawan perintah Allah, ada azab yang pedih menanti kamu. Dia beri amaran yang besar. Kul ma sa'altukum min ajr fahuwa lakum. Wahai Muhammad, katakan pada mereka, aku dakwah ni tak minta upah. Ambil kamu semua tak apa, aku tak nak. Tak ada apa pun manfaat aku nak ambil daripada kamu.
In ajriya illa 'ala Allah, kerana aku mengharapkan balasan di sisi Allah. Wa huwa 'ala kulli syai'in syahid, dan Allah menjadi saksi. Tak kalau Rasulullah benar dakwah sebab dia nak kaya, orang kafir dah tahu dari kaya. Ya Muhammad, in kunta aradta bima ji'ta bihi malan, jama'na laka amwalana hatta takuna aktsarana amwalan. Wahai Muhammad, kalau kamu berdakwah tujuan nak harta, kami kumpul semua harta, kami beri pada kamu, sehingga kamu jadi orang paling kaya. Nabi tolak siang-siang. Kalau betul Nabi dakwah tu nak harta, Nabi dah terima tawaran ni. Nabi terima tawaran Walid bin Mughirah. Ni, kalau kamu dakwah cuma nak harta, kami kumpul semua harta, kami bagi. Tetapi betapa orang kafir tak mampu menghadapi dakwah Rasulullah. Mereka sanggup kumpul semua harta, beri supaya Rasulullah diam je. Tak tahan mereka dengan dakwah Rasulullah. Tak tahan, tak mampu mereka. Sebab apa yang mereka buat tu salah. Hanya orang salah dia tak mampu mendengar kebenaran. Orang yang baik dia rasa seronok mendengar kebenaran. Kalau kita buat salah, seronok ke dengar orang tegur kita? Tak seronok. Panas punggung kita. Kenapa? Kerana di dalam diri kita ada perbuatan salah. Tapi kalau kita tak salah, kita tak takut dengar orang cerita benda baik. Seronok pula kita. Dapat kukuh lagi iman kita. Tapi orang kafir ni sanggup kata kami kumpul harta sehingga kamu jadi paling banyak harta, ambil lah. Tapi Nabi kita tak nak. Dan Nabi menegaskan kan Rasulullah tak perlu benda tu. Kalau Rasulullah perlu, Nabi dah bina istana bertingkat-tingkat ketika mana Nabi jadi presiden negara. Nabi tak perlu. Rumah Nabi kekal macam tu. Bahkan Nabi suruh bina masjid dulu sebelum bina rumah dia. Jangan Rasulullah tumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siap masjid dulu. Baru cerita rumah Rasulullah. Pun rumah Rasulullah yang Allah sebut dalam Quran bukan sifatnya rumah, sifatnya hujurat, bilik. Numpang. Bukan bila Rasulullah wafat, maka semua rumah Rasulullah dirobohkan. Untuk menjadi pembesaran Masjid Nabawi. Hanya tinggal kawasan kubur Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah tak galak. Tidak, Nabi dah tinggal istana Rasulullah. Dah tinggal ada istana sendiri. Jadi bila Rasulullah wafat, kita dah dapat melawat istana Rasulullah. Sebab Nabi impor harta. Nabi tak impor harta. Bila Rasulullah wafat, yang kita boleh cuma tengok kubur dia. Untuk menunjukkan Rasulullah bukan cari dunia atas dunia ni. Macam kita dengar korong Fir'aun, itu semua tinggal istana bila mati. Sampai kita boleh tengok lagi istana dia. Kerana bukan tugas Rasul untuk himpun harta. Itu cukup jelas. Hidup dan mati Rasulullah jelas. Bukan nak harta. Kemudian kata Allah, Kul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, Inna Rabbi Tuhanku, yaktibu bil haqqi allamul ghuyub, akan menegakkan kebenaran. Kerana Tuhan ini maha mengetahui segala perkara yang lain. Kul, katakanlah pada mereka lagi wahai Muhammad, Ja'al haq, akan tetap datang kebenaran. Maksudnya, akan tetap menang kebenaran. Tetap. Contoh macam mana pun dunia memandang jahat orang Islam akan menang. Ada berpuluh bukti Islam akan menang. Yang pertama, umat Islam tak pernah kuat. Yang kedua, orang makin tekan Islam, makin semerbak Islam. Yang ketiga, orang-orang yang kita tak fikir masuk Islam, kalangan selebriti, kalangan orang ahli politik yang terkenal, memeluk Islam. Ini bukti Islam akan menang. Bukan agama yang paling rancak pertumbuhannya. Sehingga mereka merasa takut. Merasa takut. Bahawa Eropah akan menjadi Andalusia lagi. Eropah kembali menjadi Andalusia. Itu mereka takut. Tapi bibit dan bunganya sudah ada. Sudah ada. Sebab generasi yang memeluk Islam sekarang ini bukan generasi penghijrah. Tapi ialah rakyat setempat. Dulu mereka tak bimbang. Kerana yang masuk Islam ni atau yang menjadi Islam dan negara mereka ialah orang Pakistan, orang Bangladesh yang berhijrah, orang Jazair, orang Morocco yang berhijrah ke Eropah. Macam kita tengok macam Zainuddin Zidane ni orang Algeria yang berhijrah. Mereka tak takut. Tapi hari ini ialah orang yang lahir dalam negara mereka, keturunan mereka memeluk Islam. Itu mereka takut. Sebab dulu mereka boleh kata balik negara kamu, balik negara kamu. Hari ini mereka tak boleh kata pada orang Islam balik negara kamu. Kerana mereka berkata, saya orang kulit putih macam awak. Mak saya memang orang Amerika. Ayah saya memang Amerika. Saya lahir ke Amerika. Dan saya Islam. Kenapa orang nak halau saya? Dulu sebab dia tengok orang Islam ni datang daripada Mesir, Pakistan. Balik kepada yang menjadi original kamu tu. Halau, menghina. Hari ni mereka tak boleh cakap macam tu. Sebab yang Islam hari ni ialah anak-anak muda di kalangan keluarga mereka. Yang memeluk Islam. Yang akhirnya mengislamkan ibu mereka, ayah mereka. Yang asal original Amerika, original Britain, original Itali, original Perancis.
yang mereka tak mampu lagi nak halau balik. Tak boleh. Dulu bercerita halau balik. Ini daripada Tunisia ni. Ini daripada sekian-sekian. Hari ni mereka ialah orang asli di situ. Orang asal di situ. Atau di Sepanyol. Dulu mereka kata ni orang luar. Sekarang tak. Memang orang Sepanyol. Yang memeluk Islam. Keturunan. Saya cakap dengan orang Sepanyol seorang. Sebab mereka sentiasa anggap yang Islam di Sepanyol ni pendatang Arab. Mereka lupa. Kami daripada 7 keturunan dari Islam. Sini. Daripada zaman kerajaan Andalusia, kami Islam. Menyembunyikan Islam. Tak tahu sejarah Andalusia sebenarnya diceritakan oleh pakar sejarah. Bila mereka menjatuhkan kerajaan Andalusia, mengasaskan kerajaan Sepanyol atau disebut Hispania. Lalu mereka cuba buang segala tanda-tanda Islam. Mereka buat tempat seperti Hamra, mereka tak boleh buang kerana ajaib. Yang lain mereka buang, umat Islam pun dihalau keluar. Biar tak ada, yang ada cuma migrasi dari luar, tak apa. Tapi mereka lupa umat Islam di asal daripada Sepanyol menyembunyikan Islam mereka selama 600 tahun. Secara keturunan. Bila mereka keluar daripada rumah mereka, mereka zahirkan mereka Kristian. Bila mereka dalam rumah, mereka solat. Mereka menyimpannya beratus tahun. Sehinggalah undang-undang kebebasan agama tahun 1991 digubal. Yang akhirnya membenarkan pembebasan ataupun kebebasan agama. Tahun 1991, baru lagi. Maka tiba-tiba mereka lihat lahir orang Islam yang asal Sepanyol. Bukan imtidad daripada kesinambungan kerajaan Andalusia dulu. 600 tahun dulu. 800 tahun dulu. Orang tanya bagaimana kamu sembunyikan Islam kamu? Kami ni diwasiatkan oleh ibu ayah nenek kami. Bila luar je rumah jangan tunjuk Islam. Maka tak nampak mereka Islam. Dalam rumah mereka Islam. Luar mereka tak nampak Islam. Tapi mereka menyimpan lihat bagaimana Allah jaga Islam. Akhirnya mereka tak boleh kata bahawa yang Islam ni orang luar, pendatang. Hari ini mereka terpaksa menelan kepahitan. Orang Islam ialah orang asal situ. Bukan daripada pemimpin mereka. Anak-anak pemimpin mereka. Ahli-ahli politik mereka. Artis-artis yang mereka puja. Selebriti yang mereka sanjung. Ini yang masuk Islam. Ini bukti-bukti kemenangan Islam. Yang banyak. Kemudian kata Allah, Ja'al haq akan menang kebenaran. Wa ma yubdi'ul batil. Dan yang batil akan musnah. Wa ma yu'id dan tak akan berulang lagi. Tuan-tuan, barang kalau benda tu reject, kita tak akan buat cetak balik, benda dah tak elok. Akhirat lagi tak laku. Kalau tempat-tempat pun tak laku, kata Allah, kebenaran akan menang, kebatilan akan binasa. Dan kebatilan tak akan berulang lagi. Maksudnya akhirat tak akan laku benda tu. Kul, katakanlah pada mereka, in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi. Kalau aku sesat cuma diri aku sendiri. Ayat ini turun bila orang-orang musyrik Mekah kata, wahai Muhammad, kamu dah keluar daripada agama nenek moyang kamu. Kamu dah keluar. Kamu dah murtad ni, keluar daripada agama nenek moyang kamu. Kamu dah sesat. Kata orang sesat, kata Nabi Muhammad sesat. Lalu kata, kalau aku sesat lah, kalau betul aku sesat, aku tak beri mudarat pada siapa pun. Kalau betul aku sesat, dan macam kamu kau cakap, aku tak beri mudarat apa-apa pun. Tetapi kalau aku benar, aku berada dalam petunjuk dengan wahyu yang Allah berikan. Ingat, Allah itu mendengar lagi dekat dengan aku. Maksudnya, kamu kena ingat Allah bersama. Kalau aku sekiranya sesat macam kamu kata, aku tak beri mudarat sesiapa. Tak ada. Kamu yang sesat beri mudarat pada diri kamu. Sesat kamu yang menyebabkan kamu akan dibinasakan. Kalau kamu kata aku sesat, aku tak binasa apa-apa. Inilah tuan-tuan kita cerita. Ni orang berjaya bisnes dengan orang tak berjaya bisnes. Contohlah. Tak boleh kata kamu ni bodoh tak pandai berniaga. Katakan. Kawan ni banyak ada aset ni. Ni baru nak up ni duk kata orang bijak ni tak pandai berniaga. Tak apalah kalau aku tak pandai pun tak ada masalah apa pun. Sebab dia banyak ni kaya. Dia ni baru nak up ni. Belagak rasa dia boleh bijak. Yang cuba nak ajar orang pandai. Jadi seolah-olah yang sebuah berhala ni, dia nak kata, wahai Muhammad, bukan kami sesat, kamu sesat. Dia kan suara ramai. Suara ramai. Kamu sesat. Nabi pun jawab. Wahai Muhammad, jawab pada dia. Kalau aku sesat pun tak ada mudarat apa pun. Kalau pada anggapan kamu kata aku sesat, tak mudarat. Dia tuan-tuan macam berbalah orang alim dengan orang jahil. Orang jahil ni kata orang alim, kamu ni bodoh Ustaz. Saya bodoh tak apa. Bodoh saya tak mudarat. Bodoh kamu tu bahaya. Kita kan jumpa orang bodoh, dia kata orang cerdik bodoh. Maka apa orang cerdik saya jawab? Tak apalah kalau saya bodoh pun tak ada apa saya. Kawan-kawan saya pun dah jadi doktor bodoh saya pun. Awak kata saya bodoh saya pun dah jadi cikgu. Ni awak ni yang kata cerdik jadi apa Ustaz?
Yang kata kita bodoh. Last sikit bang, pinjam RM10 bang. Dia pula minta RM10 pula. Kata kita bodoh tadi. Artinya macam tu lah ibarat. Mereka kata, wahai Muhammad, mu sesak dah ni. Nabi kata, kalau aku sesak, aku tak beri mudarat apa-apa pun. Tapi kalau aku dapat petunjuk. Kalau aku dapat petunjuk. Dengan wahyu yang Allah berikan, ingat. Allah itu maha mendengar. Dan Allah itu maha dekat. Ungkapan ini satu amaran. Ingat, Allah bersama aku. Yang kamu kata itu Allah dengar belakang. Yang kamu kutuk itu Allah dengar belakang. Dan akibat tu kena pada kamu balik. Kata siapa pun bila dikutuk orang, benda kutukan tu datang pada dia balik. Pasti akan datang. Bukan kita lihat dalam pengalaman hidup kita, siapa yang dia kata lebih-lebih korang, pulang ke dia balik. Dia tak akan pergi jauh. Dia melantung balik, lebih laju daripada bumerang tu. Terus kena dia balik. Rupanya kamu yang salah. Cakap lebih-lebih, belerang dia sama rupanya. Sebab itu di sini satu amaran kepada orang-orang yang kafir, yang terus menerus mempertahankan kekufuran. Ingat azab Allah sedang menanti kamu. Ingatlah umur dunia ini cuma seketika dan sekejap. Dan ingatlah kaum dahulu yang lebih hebat penghancur. Kamu hanya mengulangi sejarah kaum-kaum dulu. Yang mereka datang dan mereka pergi. Dan kita pun sama. Kita datang dan kita pergi. Kita akan menghadap Allah. Dan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum.